Okay, so patutnya saya nak tengok awak punya kerja. Boleh tunjuk? Buat ke tak? Aku buka video. Tunjuk dengan telefon awak tu. Tunjuk gambar kerja awak buat ke tak? 5A? Boleh aku. Buka telefon nak tengok. Masa Farid dengan Amani hantar dah. Oh lain. Mana? Buka lah video. Raz Hakim, Syikin, Mia. Tunjuk-tunjuk kerja awak. Jaga buat. Bajunya belek. Okay. Buat jaga buat. Orang lain. Mia. Manida. Natasha. Natasha. Buat cikgu. Macam mana nak suruh nampak gambar awak je besar? Syikin. Dah jadi pula telefon saya. Syikin? Belek. Tak nampak. Apa tak gerak? Saya punya ni. Ya Allah, ya Tuhan. Saya tengok gambar Hak Syikin ni, dia tak gerak punya, dia punya gambar video. Memang tak gerak ke kan? Saya tengok kat laptop. Dah tak ada dah gambar. Apalah, saya harap awak buat lah semua. Tak nampak lah. Sepatutnya dia nak start kelas tu patut hantar dia nak tengok.
Okay, so kita akan mula ni. So hari ni tentang gen dan alel. Okay, jadi kita tengok dulu apa dia yang ada dalam gambar ni. Okay, so locus adalah lokasi spesifik yang diduduki oleh tak apa kat sini? Gen. Gen. Okay, gen. Okay, gen pada kromosom. Alel yang mewakili sesuatu gen juga menduduki apa sini? L. Locus. Locus. Locus yang sama dengan gen tersebut. Okay, jadi sebenarnya locus ni apa? Locus ni kedudukan lah. Tempat spesifik. Macam yang ini duduk nombor 2. Ni duduk nombor 1 kan. Ni duduk nombor 2. Tu locus lah. Dan dia mesti duduk sama. Okay, bila dia duduk tempat yang sama tu, dia adalah gen yang sama. Cumanya satu daripada kromosom homolog ni satu daripada ibu, satu daripada bapa lah. Dan B besar, A besar, A kecil, D besar ini adalah alel. Awak kena ingat yang tu. Dan alel ini sebenarnya mewakili gen ataupun sifat yang ditentukan dia lah. So alel ini adalah variasi kepelbagaian dalam satu ciri tu. Contoh, kalau telinga melekat dengan telinga tak melekat, ciri dia adalah satu je sebenarnya. Bentuk telinga kan. Tapi satu melekat, satu tak melekat. Contohnya macam itulah. So saya harap awak faham dalam ni apa maksud homozygot, apa maksud dominan, apa maksud heterozygot. Okey. Yang ini pada locus ini gen dikatakan homozygot kerana mempunyai alel yang sama lah. Apa maksud dia? Sebab dia U besar sini, U besar dekat sini. Tapi sini T kecil, sini T kecil. Jadi dia dua-dua adalah homozygot. Cuma U besar ni homozygot dominan, T kecil ni homozygot resesif. Bila satu huruf besar, satu huruf kecil, dia akan jadi heterozygot. Saya rasa yang ini sepatutnya awak dah faham dah ni kan? Ada masalah dengan ni kan? Senang je tu. Okey. Yang ini uji minda 10. Rajah menunjukkan sepasang kromosom homolog. Okey, apa maksud apakah T besar, T kecil? Ni T besar, T kecil. Apa dia sebenarnya? Awak jawab apa? T besar, T kecil. Berapa? Genotip. Genotip. Betul lah. So jawapan dia kat sini adalah genotip. Okay, ingat genotip itu sama dengan kandungan gen. Sebab itulah dia T besar, T kecil kandungan gen. Okay, fenotip adalah sifat ataupun ciri fizikal. So T besar, T kecil tu dia adalah tinggi. Contohlah, kromatin adalah berbenang halus yang terdapat dalam kromosom. Dalam kromosom dalam nukleus. Waktu tu awak tak nampak lagi kromosom tu ada berapa biji pun. Kromatin ni berbenang halus. Memang tak boleh beza. Nampak macam serabut berbenang. Kromosom bila dah nampak macam ni. Faham? Sama ada bentuk dia macam ni, macam yang ni, ataupun bentuk dia 3 lengan. 2 lengan. Ini dia dah replikasi. Daripada sini dia jadi sini, proses dia adalah replikasi. Kromosom ni dia replicate, dia hasilkan, dia berganda, dia hasilkan kromosom adik-beradik dia lah, sister kromatik dia. So sama je, dia tiru je. Kalau sini A, kat sini pun mesti A. Faham? Sebab dia mereplikasi. Dia macam ni. Benda sama je. Start mula-mula dia ada sebelah. Bila dia buat proses replikasi, mula ni macam ni kan? Lepas tu dia buat replikasi, dia akan munculkan satu lagi lengan baru dia kat sebelah. Okey, kalau kat sini dulu A, dekat sini A kecil, maka sini bila dia replicate sama, akan ikut A kecil. Dia benda sama je. Lepas tu kalau kat sini awak dapat G besar, G kecil, sini pun akan G kecil. Tapi kalau kat sini G besar, sini G besar lah. Dia ikut yang sebelah tu bila dia replikasi.
Penggandaan. Kita tak panggil ganda, kita panggil replikasi. Ingat term tu. Replikasi dia berlaku sebelum, bukan semasa, waktu first step meiosis ataupun mitosis. Dia buat proses profasa, waktu profasa lagi. Okey. Apakah P? Apa P? Tengok P tu apa? Tu. Ni P. Apa P? Gen ke, trait ke, alel ke, ciri? Awak dah buat dah? Jen. P apa? Alien. Gen ke? Gen tu ni. Ni semua yang duduk dalam ni. Tu gen. Okey. Kalau trait pula dia apa nama tu? Ciri yang ada tu, ciri sifat fizikal. T besar tu tinggi, T kecil tu kerdil. Alil tu sebenarnya dia tak letak, bila dia tak letak huruf, dia jadi tak nampak lah. Sepatutnya dia letaklah huruf. Jawapan dia alil ni. Katakanlah dia kasi ni huruf apa nak bagi? Yang lain sikit Q. Lepas tu sini Q kecil. So sebenarnya dia nak bagi tahu itu adalah alil. Okay, ciri tu ikut kepada fenotip yang muncul lah. Okay, boleh Dia nak bagi tahu alil ni sebenarnya. Bila dia letak dua-dua sekali. Okey, uji minda 11. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar mengenai kromosom homolog? Kromosom homolog. Okey. Awak jawab apa? A, B, C, D? Lima A? 5A. Apa dia? C. D? D? C. Ada orang lain jawab lain? Sama je dengan Farid semua. Ras jawab apa Ras? A. A. Ras jawab A. Ya. Lepas tu ada orang lain lagi tak? Selain daripada A dengan C? Tak ada dah orang lain jawab benda lain. Tak ada ke? B. Ada yang jawab B. Lepas tu tak ada orang jawab D. Banyak macam jawapan saya awak. Tak ada orang jawab D. Tak ada orang jawab D. Semua jawapan ada. Lepas tu siapa lah yang betul ni? Mari kita tengok satu-satu. Kromosom homolog mempunyai gen bagi trait yang sama pada lokus yang sama. Kromosom homolog mempunyai gen Di situ. apa dia? Apa ni? Ada. Dia kata nak yang benar ni. Kromosom homolog mempunyai gen bagi trait yang sama pada lokus yang sama. Lokus yang sama ni kedudukan Dia kata dia gen bagi trait yang sama pada lokus yang sama. Okey. Lepas tu dalam pasangan kromosom homolog, satu ialah kromosom dari ibu dan satu lagi ialah kromosom dari bapa. Betul ke tak? Kromosom homolog bereplikasi semasa profasa 1 meiosis. Kromosom homolog berpisah daripada satu sama lain semasa anafasa 1. Mana betul, mana salah ni? Satu betul tak? Dia ada gen yang sama. Gen yang sama bagi trait yang sama. Gen bagi trait yang sama pada lokus yang sama. Trait sama pada lokus yang sama. Sebenarnya tak semestinya trait yang sama dah. Sebabnya trait ni macam ni lah. T besar, T kecil. Dia tak semestinya sama. Kalau sama maksudnya T besar, T besar. So yang nombor 1 ni tak tepat lah.
Okey, dalam pasangan kromosom homolog, satu ialah kromosom dari ibu dan satu lagi ialah kromosom dari bapa. Betul tak? Ni kromosom homolog ni. Betul. Yang ni betul lah. Okey, kromosom homolog bereplikasi semasa profasa 1 meiosis. Betul tak? Saya cakap tadi, dia akan replicate kan? Sebenarnya sebelum nak masuk profasa tu dia dah start replicate dah. Dia bukanlah betul-betul pada profasa. Dia kan, dia macam ni nak cakap, kalau awak tengok balik, dia ada kan kitab, waktu awak belajar tingkatan 4 tu. Dia ada kitab kan? Dia ada fasa replikasi. Sebenarnya dia nak masuk profasa 1 lah, baru dia ada setengah buku cakap profasa 1 yang detailnya sebenarnya sebelum nak masuk profasa 1. Dia akan replikasi. Okey. So yang ni biar dulu. Okey, nombor 4 ni kromosom homolog berpisah daripada satu sama lain semasa anafasa 1 meiosis. Betul tak? Kromosom homolog ni sekejap Okey, sambung balik. Sorry, ada gangguan sekejap. So, kromosom homolog berpisah daripada satu sama lain semasa anafasa meiosis 1. Okey, bila kita cerita pasal meiosis, awak ingat ke tak ni proses anafasa ni? Hak mana satu? 5A? Ingat tak anafasa ni proses mana satu? Profasa. Lepas profasa apa? Step dia lepas profasa? Anafasa 2. Mana? Cepat betul baru profasa. Ni profasa 1. Profasa 1. Mana anafasa 2 lalu dah. Jangan lompat. Lepas profasa? Metafasa. Metafasa. Kalau betul-betul nak kira pasal meiosis lah. Tapi saya suka ingat macam ni je. Tak payah letak lagi. Bila ada mitosis meiosis baru kita letak 1 dengan 2 tu. Lepas metafasa? Anafasa. Okey, anafasa. Lepas anafasa? Telofasa. Telofasa. Okey. So kalau lah ini mitosis katakanlah. Kalau dia meiosis sama je. Tapi kalau meiosis dia ada profasa 1, profasa 2. Dia tak tulis gini ni. 1, 2, 1. Satu. Lepas tu nanti akan masuk balik profasa 2 dan seterusnya lah. Metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Okay. So sepatutnya awak kalau siapa yang tak ingat lagi lepas ni tolong ingat. Waktu profasa tu nak kena buat gapo? Dia nak buat apa sebenarnya? Dia mula kromosom tu daripada kita tak nampak, daripada kromatin kita akan start nampak dia. Dan dia sebenarnya, kalau saya terima yang ni. Nombor 3 ni saya terima. Nombor 3 saya terima sepatutnya tapi dalam skema dia tak terima. Okey, kalau saya akan setuju sebabnya replikasi tu berlaku semasa profasa 1 ataupun nak masuk profasa 1 meiosis tu dia akan start replikasi. Itu apa yang berlaku di profasa. Daripada kromosom kita tak nampak, dia akan nampak. Lepas tu dia akan replicate. Itu step dia. Lepas tu dia akan beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel. Dia 2. Memang dia 2 lah. Sebab dia meiosis maka dia memang duduk berpasang-pasangan macam ni.
Hok kecil dengan kecil. Satu, satu kecil, satu ni. Dia akan ni. Ini metafasa, dia beratur. Lepas dia beratur, dia akan bagi tengah-tengah ni. Sentroma akan tarik. Sebab dia memang terikat pada sentroma. Sentroma akan tarik. Ni sentroma tengah-tengah ni. Sentriol akan tarik. Kenapa? Sebab gentian gegelung ni pegang sentroma tau. Siapa yang tengok video meiosis saya, patutnya faham lah ni. Bila dia tarik, maka ini ni, dua-dua ni akan tertarik lah ikut dia punya ni. Yang ni pun sama. Kalau ada 4, waktu ni dah ada 4 dah. Dia akan ni lah. Yang ini, sorry. Ni kepala dulu. Dia mesti sentroma dulu. Inilah anafasa. Maknanya kromosom homolog memang terpisah satu sama lain. So sebenar-benar yang betul 1 dengan 2. Tapi setengah buku dia terima ni. Nombor 3 ni. Jawapan ada ke? 1, 3, 4. 1, 3, 4 ada jawapan? Tak ada. 1, 3, 4. 2, 3, 4 ada jawapan? Tak ada kan? So jawapan yang tinggal adalah 2 dan 4. Faham tak? Boleh ke tak? Sebenarnya jawapan ni betul ni bagi saya. Nombor 3 tu betul dah. 5A. Faham tak macam mana nak jawab soalan JT ni? 5A. Faham. Awak kena ada fakta. Lepas tu, bila salah pangkah lah kan. So bila nombor 1 ni salah, semua yang berkaitan dengan nombor 1 ni sebenarnya dah salah dah. Tu pun boleh juga. Salah satu cara dia. Memang tinggal B je. Tapi saya nak terangkan satu-satu sebab tu saya pergi so. So jawapan dia memang 1 tu memang dah salah. Sebab trik tak semestinya sama. Gen bagi trik yang sama pada lokus yang sama. Lokus yang sama betul. Trik tu tak semestinya samalah. Sebab trik ni dalam dia ada alil. Alil tu satu satu huruf besar, satu huruf kecil. Kalau A tu, lagi baik guna huruf T lah. T besar, T kecil kan. Ni trait tinggi, ni trait rendah. Kerdil. Jadi trait tu tak semestinya sama. Tu je lah sebenarnya nak bagi tahu kat awak. Okay, next kita pergi kepada 11.4 pewarisan manusia. Okay. So jenis kromosom manusia. Sel soma manusia mengandungi 46 kromosom, iaitu 44 kromosom, 22 pasang kromosom lah. Disebut apa? Autosom. Okay. Autosom. Betul dah. Autosom. Dan 2 kromosom seks. So, bila kita tulis sebenarnya 44 tambah XX ataupun 44 tambah XY. 44, 45, 46. Tu yang jadi 46 kromosom. Tahu kan? Macam mana kira kan? 44, yang ni 45, yang ni 46. 44, ini 45, ini 46. Sebab tu kita ada 44 kromosom autosom dan hanya 2 kromosom seks. Okey. Kromosom seks itu sama ada X ataupun Y. So autosom, bilangan 44, 46. Tapi kalau pasang, awak kena bahagi 2 lah. So 46 bahagi 2, kita akan dapat 23 pasang. 22 pasang autosom, 1 pasang kromosom seks. Ni macam tu. Okay, autosom terdiri daripada pasangan kromosom homolog nombor 1 hingga nombor 22. Daripada nombor 1 sampai nombor 22 ni. 1 sampai nombor 22 tu. Semua itu adalah kromosom homolog. Ia mengawal semua ciri sel. Kat sini apa? Sel apa? Okey, sel soma. Okey, autosom juga. Kita rujuk kepada sel soma. Kalau kromosom seks, ni kromosom seks, dia kawal jantina. Kita sebut ciri jantina lah.
Ciri sel jantina kita kan. Okey, contoh ketinggian warna kulit kumpulan darah. Kromosom seks terdiri daripada pasangan kromosom nombor 23. Ni, kromosom nombor 23 ni tak ada tulis. Tapi awak faham, 23 lah tu. Sebenarnya ni 23. Okey, tapi biasa memang tak ditulis lah. Terus dia ganti XY ataupun XX. Okey. Ia mempunyai gen yang menentukan jenis Jantina. Jantina. jantina dan ciri-ciri seks sekunder bagi manusia. Pada lelaki terdapat sepasang kromosom seks yang berbeza saiz iaitu kromosom Y yang lebih pendek. Sini kromosom apa ni? XY. XY. Kromosom Y lebih pendek. Manakala pada perempuan terdapat sepasang kromosom seks yang sama saiz iaitu kromosom XX. XX. Semua kromosom di dalam sel disusun semula dan dikenal pasti berdasarkan saiz, kedudukan sentroma dan corak jalur pada kromosom. Penyusunan kromosom berdasarkan bilangan dan struktur kromosom yang terdapat dalam nukleus dinamakan sebagai ni panggil ke apa ni? Karyotip. Okey, Karyotip. karyotip. Kena betul ejaan dia. Karyotip. Karyotip sebenarnya. Okey, so karyotip lelaki 44 tambah XY. Manakala untuk karyotip perempuan 44 tambah XX. So, inilah gambar dia. Jadi, yang menentukan jantina kita adalah XY ataupun XX. Dan bentuk dia ada yang tulis X. Bukanlah tulis, dia lukis. Yang ini dia lukis. Ada yang dia ada lukis, dia tak lukis pun. Lengkap bagian ni, dia ada lukis macam ni je. XY. Ada juga buku, sama je lah. Okey, so semasa meiosis, lelaki menghasilkan dua jenis sperma iaitu yang mengandungi kromosom seks. Apa? Kromosom seks apa? Tengok X atau kromosom XY. Okey, kromosom seks X ataupun kromosom seks Y. Sini X, sini Y. Okey, awak ingat gini je. Kalau kita dia ada 44 tambah XX. Satu lagi. Yang ni 44 tambah XY. So yang ini kita pisah. Yang ni betul lah dapat 22. Lepas tu yang ni pun dapat 22. Bila kita pisahkan 44 ni. So tambah satu ambil X, satu ambil Y. So yang ini adalah sperma lah dua-duanya. Yang ini pula 22 sebelah, sini pun ada 22. Tambah dengan X, sini pun tambah dengan X. So ini adalah kromosom apa tu? Ovum. Saya selalu suruh pelajar saya ingat gitu. So, lelaki hasilkan dua jenis sperma, satu sperma X, yang ini sperma X, satu lagi sperma Y. Manakala perempuan hanya menghasilkan satu jenis ovum je. Tapi dua jugalah dia buat. Sekali dia hasilkan tu dua, sama je. Cuma dia dua-duanya satu saja iaitu X. Dia punya jenis kromosom dia X saja. Okey, so persenyawaan antara satu sperma 22 campur X dengan satu ovum 22 campur X akan menghasilkan bayi perempuan. Manakala persenyawaan antara satu sperma 22Y
dengan 22 X ini akan jadi bayi lelaki. Boleh? Dia akan dapat balik ni, hak atas ni. Lelaki, hak ni perempuan. Sebab ni contoh yang ni. Yang ini gabung dengan yang ni dia akan dapat 44 tambah XY. Maka ini adalah anak, silap. Ini adalah anak lelaki. Kalau yang ini dengan yang ini, sebenarnya tak pun, yang ni dia kena adil je. Sepatutnya dia gini. 44 tambah XX. Yang ini 44 tambah XX juga. So ini pun perempuan juga. Yang ini 44 tambah XY. So yang ini lelaki. 44 tambah XY. Yang ini pun lelaki. Macam tu lah, macam saya pernah lukis itu kan. Okay, so jadi sperma lah sebenarnya yang menentukan jantina anak. Manakala kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki ataupun perempuan adalah sama banyak, iaitu 1:1 ataupun 50% lelaki, 50% perempuan. Okay, next. Uji minda 12. Apakah kromosom seks dalam gamet jantan dan gamet betina? Okay, gamet jantan tu ingat dia ada X1, dia ada Y1. Ni dua-dua ni sperma. Gamet betina dia ada X sahaja. Ini adalah ovum. Okay, jadi gamet jantan X atau Y. Y saja salah. Y saja salah. Ni pun salah. Salah. Okay, so tinggallah B. Sama tak macam awak buat? Dia objektif ni senang je. Kalau awak salah, awak pangkal potong terus. Tak payah dah cara ke soalan tu. Okey, individu yang mengalami penyakit genetik seperti sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter didapati mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Awak rasa ada lagi ke orang nak masuk dalam kelas ni? Tak ada ke? 9 orang ni tadi. 9 orang tu saya sekali. Tu ada berapa ni? 2, 4, 6, 7. 7 orang. Itulah. Itulah. Sebab saya guna telefon ke tidak. Okey, beres. So, individu yang mengalami penyakit genetik seperti sindrom Down. Sindrom Down ni dia terlebih tambah 1 pada kromosom nombor 23. Sindrom Turner 44 tambah X0. Sindrom Klinefelter 44 tambah XY. Tulis dulu apa yang awak tahu. Okey, didapati mempunyai bilangan kromosom yang tidak normal. Maksudnya apa ni? Ada tambah ataupun ada kurang lah ni kromosom yang tak normal maksud dia. Berdasarkan pengetahuan yang lepas, kenal pasti faktor penyebabnya dan terangkan bagaimana ia boleh berlaku. Okey, faktor penyebab dia. Apa agak-agak menyebabkan ada kromosom yang ada apa tu? Ada bukan kromosom, dia ada gamet yang kurang satu kromosom atau lebih satu kromosom. Biasa disebabkan oleh apa? Proses apa? Di mana bermula kesilapan ni? 5A. Tak ingat? Awak letak apa ni? Tak tulis P1 ni, faktor penyebab dia. Tak ada orang letak? Apa jawapan untuk faktor penyebab? Tak ada. Tak ada. Paling mudah awak bagi tahu pembahagian pembahagian kromosom semasa anafasa. Peringkat anafasa tidak sama banyak. Sebenarnya term yang paling sedap sekali adalah tak disjungsi. Tak disjungsi kromosom. Apa maksud ni? Kalau saya akan terang lagi maksud tak disjungsi kromosom tu. Barulah awak akan dapat markah. Tapi mungkin dekat bawah ni kita tengok mungkin ada dekat dalam P2 ni. Sebab yang ni dia dah tolong awak ni. Okey. Perubahan bilangan kromosom berlaku terutamanya semasa proses apa ni? Yang bila saya kata gamet yang dihasilkan ada yang banyak, ada yang sikit.
Ada yang lebih, ada yang kurang. Proses apa tu? Pembahagian sel secara apa? Meiosis. Meiosis. So sebenarnya kalau nak start boleh juga. Semasa peringkat meiosis, bilangan kromosom pembahagiannya berlaku ketidakseimbangan. Bolehlah ayat lebih kurang lah. Perubahan bilangan kromosom berlaku terutama semasa meiosis. Kalau boleh dapat ayat macam ni memang baguslah. Tapi kadang-kadang ayat awak pun tak apa. Yang penting masuk sampai. So macam mana dia berlaku? Pasangan kromosom homolog. Yang ni lah yang saya nak suruh awak ingat. Kadang-kadang awak tak bagi markah ni, tak dapat markah lah untuk yang ni bila tak letak. Tapi bila awak faham, sebenarnya ni, kromosom homolog gagal berpisah semasa peringkat apa saya sebut tadi? Anafasa. Dia boleh sama ada anafasa 1 ataupun anafasa 2. Tapi bila kita kata kromosom homolog, ingat saya lukis gambar tadi, kromosom homolog tak ada dah atas tadi. Ni. Mula-mula ni kromosom homolog ni, ini kromosom ini homolog. Dia sama. Barulah dia boleh berpisah. Dan jawapan dia mesti sini anafasa 1. Kenapa? Sebab waktu peringkat anafasa 2, dia bukan kromosom homolog tau, dia pisah. Waktu peringkat anafasa 2, tadi kan dia dapat sini satu dalam kromosom tu, dalam nukleus pula. Dalam sel anak, dia dah dapat satu yang besar, satu yang kecil. Okey. Bila dia beratur, nanti kromosom ni dia akan buat pembahagian sel. Ni nak masuk meiosis 2. Dia akan beratur, yang ni yang besar. Dia akan beratur dan dia akan bahagi tengah-tengah ni. Kali ni anafasa 2. Anafasa ni beratur metafasa 1, metafasa 2. Metafasa 2 kromosom beratur di tengah-tengah satah khatulistiwa sel. Okey, bila anafasa 2 kromosom. Tadi kromosom kan? Tapi sekarang ni dia tak pisah, dia pisah mana? Di tengah-tengah ni, dekat sentromos. So, kita tak panggil kromosom dah, kita panggil kromatik. Anafasa 2, kromatik. Kembar ataupun adik-beradik yang sepatutnya berpisah lah. Tapi, bila jadi gini tak disjungsi kromosom ni, dia tak berpisah. Itu yang juga menyebabkan tambah dengan tolak bilangan kromosom. So, kromatik ni atau kromatik kembar, ni gagal berpisah lah kat sini. Sini gagal berpisah. Semasa anafasa 2. Boleh? Sebab dia tak berpisah ni. Maksudnya kalau dia berpisah mungkin satu je berpisah lah. Dia gini. Awak faham tak maksud saya? Sepatutnya tadi dia akan jadi gini. Satu panjang mai sini, yang ni kecil mai sini. Gini. Bila dia pisah. Okey. Bila dia tak berpisah dengan eloknya, mungkin satu atas pisah, bawah dia tak pisah. Inilah tak disjungsi kromosom. Tadi waktu anafasa 1, mungkin kedua-dua kromosom ditarik bersama-sama. Awak kan kalau awak faham benda ni kan. Yang ni anafasa. Waktu anafasa 1, dia dua-dua dia tertarik, dia tak pisah. Satu ini pisah. Okey, yang ni tak adalah. Yang ini tertarik. Okey pun tak pandai kecil. Okey. So bila dia jadi sini dia akan jadi gitu. Yang ini dia pisah sini. So kat sini kromosom ni apa gamit yang terhasil daripada sini dia akan jadi lebih satu kromosom. Ni pun sama sebab nanti yang ni dia pisah sini pula. Dia tak pisah dah sini. Yang ini dia akan pisah lagi ni. Bila beratur nantilah. So itulah sebenarnya maksud tak disjungsi kromosom. Tengok balik dalam buku teks. Apabila tak disjungsi berlaku, gamit yang terhasil akan mempunyai bilangan kromosom yang
Hak sini jadi gana? Ni. Yang tempat ni jadi gana ni? Tak ada. Ini akan jadi satu sel anak, ni akan jadi satu sel anak. Ha. Yang ini akan jadi 1, 2, 3. Lebih satu kromosom. Kan? Yang ini pula dia akan jadi tolak satu kromosom. So kat sini kita apabila tak disjungsi berlaku, gamet yang terhasil akan mempunyai bilangan kromosom yang kurang atau lebih. Lebih daripada bilangan kromosom normal. Berapa bilangan kromosom normal? Manusia? 23 kan? So, tak payah nak tulis bilangan lebih daripada 23 bilangan 23 bilangan kromosom pun boleh ataupun lebih daripada bilangan kromosom normal. Tak payah tulis 23 atas awak. So, gamet yang dihasilkan akibatnya terhasil bilangan kromosom yang tidak normal pada gamet lah. Gamet. Pada gamet. Sekiranya gamet yang abnormal ini disenyawakan oleh gamet yang normal, ia akan menghasilkan zygote yang juga tak normal. Kalau nak panjang lagi, gamet ni iaitu 22 kromosom atau 24 kromosom. Bolehlah. Nak panjang lagi tak? So, bila dia campur, dia akan jadi, kalau 22 campur dengan 23, dia jadi 45 kromosom. Kurang satu kromosom. Kalau 24 campur dengan 23, jadi 47. Terlebih satu kromosom, kan? So, itulah yang berlaku sebenarnya. So, ini akan menyebabkan penyakit genetik. Contohnya sindrom Down, sindrom Turner dan juga sindrom Klinefelter. Kalau nak urai lagi pun boleh sebenarnya ni. Macam mana dapat 44 tambah XO, 44 tambah XX ni. Tapi yang ni dia tak urai dah lah. Okay, so kita tengok pula. Dia bukan dia tak urai, dia bagi ni. Dia bagi pula dekat bawah ni, gambar ni macam mana. Terlebih satu kromosom. Dia tak buat dalam bentuk ayat lah. Dia buat dalam bentuk ni. Kalau markah tu banyak, lebih daripada 8 ataupun 5, memang masukkanlah benda ni. Dia akan jadi markah untuk awak. Untuk bioinfo ni, awak masukkan juga. Macam saya cakap tadi lah. Tambah jawab. Sekiranya gamet sekiranya gamet abnormal, yang tidak normal tu, gamet abnormal 23, 23 pula normal 22, disenyawakan oleh gamet normal 23, maka dia akan dapat bilangan kromosom 45. Kemungkinan besar sindrom Turner lah. Awak pun masuklah yang contoh sindrom Turner 44 tambah X0. Okay. Sekiranya gamet abnormal 24 disenyawakan dengan gamet tak normal, tadi 24 tak normal, gamet normal 23 akan dapat menghasilkan anak ataupun zygote yang mempunyai 47 kromosom. Contohnya adalah penyakit sindrom Down 47 kromosom ataupun Klinefelter 44 tambah XXY. Boleh lah. Tak dapatkan markah kan. Kalau markah tu, kalau benda tu duduk dalam soalan isi dan awak rasa banyak benda tu, apa lagi nak tahu? Tahu je lah semua yang awak tahu. Yang penting, awak jangan keluar daripada topik dia. Selagi dia duduk dekat dalam topik dia, tapi tak payah cerita dah pasal ciri-ciri ni. Sebabnya dalam soalan ni tak minta pun ciri-ciri sindrom Down, sindrom Turner dengan sindrom Klinefelter. Tak payahlah. Itu dah lebih daripada yang sepatutnya tu. Yang masih lagi di dalam tu, bolehlah kalau cerita macam mana dapat sindrom Down, macam mana dapat sindrom Turner, macam mana dapat sindrom Klinefelter tu boleh cerita. Sampai kat sini boleh cerita ni. Boleh gunalah ni lah. Ni dua ni. Maklumat dekat sini. Sekiranya markah itu lebih daripada 5 ataupun 8. Macam ni bagi 8 ni maksudnya ada 8 markah lah kat sini. Kalau lebih, biasa bukan 5 markah je. 5 markah dia akan ekstra. Dia memang macam tu soalan biologi, dia akan buat skema ekstra, ada lebih sikit. Kalau soalan tu 10, awak tak boleh bagi 10 je point. Awak kena bagi lebih sebab kita tak tahu point kita bagi tu cukup ke tidak untuk dapatkan 10. Kita tak apa bagi lebih. Tapi lebih yang kita bagi tu mesti mengikut spesifikasi soalan lah. Kalau siap bagi ciri-ciri ni tak masuk lah ni, sia-sia je lah kalau bagi. Okay, next. Uji minda 14.
Namakan penyakit genetik di bawah dan bulatkan kromosom yang tidak normal. Okey, ni nombor 1 ni. Penyakit ke apa ni? Sindrom Down. Okey, macam mana tahu sindrom Down? 21 ada 3. Okey. So tulis dulu sindrom Down. Saya nak awak tambah dekat dalam kamu punya nota tu. Awak bagi tahu selalu. Tulis kat tepi ni. Kena bagi tahu bilangan, biar nampak bilangan kromosom nombor 23 terlebih ataupun apa, terlebih satu kromosom lah, tak sedap ayat ini. Terlebih satu kromosom pada kromosom nombor 23. So, bilangan kromosom 47. Bilangan kromosom individu sindrom Down ialah 47. Yang ini sindrom apa ni? Nombor 2. Sindrom Klinefelter. Klinefelter. Yang ini dia ada masalah dekat mana? Last sekali. Kromosom seks dia ada satu kromosom X yang terlebih. So kat sini terlebih satu kromosom X pada pasangan kromosom seks. Individu ini lelaki yang mempunyai bilangan kromosom 44 tambah XXY. Begitulah. Okay. So yang ini ni sindrom apa ni? Turner. Sindrom Turner. Turner. Okay. So nak tulis apa sini? Sama je. Bukan terlebih kali ni. Kurang satu kromosom X pada kromosom seks. Individu ini perempuan dengan bilangan kromosom 44 tambah X kosong. So kena jelas bagi tahu laki ke perempuan. Kalau dia tanya lebih-lebih lah, sebenarnya tak payah tulis, tapi saya nak awak tulis, awak tambah. Memang awak kalau awak tak tulis nanti awak tak ingat. Jadi lebih baik awak tulis. Saya mengajar boleh tulis, awak yang nak periksa lagi mesti boleh tulis. Okey. Boleh ke sambung lagi? Kena berhenti dah. Pak A? Pak A pula dah 5A. Macam mana? Nak sambung pasal darah ni? Kumpulan darah saja ke? Kena berhenti dah. 258 pun. 5A. Alisha baru je masuk. Cepat. Sambung je lah. Sambung. Farid kata sambung. Kita sambung Orang lain senyap je. Kumpulan darah ABO. Ia dikawal oleh satu gen yang terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus iaitu alel IA, IB, IO. Awak nak sebut apa tak kisahlah, tapi saya sebut I. So kena ingat dia ada IA, selalu tulis IB, IO. Kena tahulah ni. Okey, alel ini menentukan jenis apa sebenarnya? Jenis apa? Antigen. Antigen. Kalau awak ingat balik, time awak belajar dulu dalam buku teks tahun tingkatan 4, dia buat bulat, lepas tu dia ada macam tu. Ingat tak? Ingat tak ni? Katalah ni bentuk antigen A.
Nanti antigen B dia ada bentuk lain. Bentuk part segi pula ke. Contohlah dalam buku kan dia buat sukalah. Antigen ni apa? Antigen ni adalah casing lah. Pengenaan salut protein yang ada pada kita punya sel darah. Okay, so alel IA dan alel IB adalah apa ni? Dominan. Dominan. Manakala alel IO adalah Recessive. resesif. Kombinasi alel IA dan alel IO akan menunjukkan fenotip kumpulan darah A. Manakala kombinasi IA, IB dan IO akan menunjukkan fenotip kumpulan darah B. Namun apabila kedua-dua alel ini hadir bersama-sama, maka kesan kedua-dua alel ditunjukkan dengan fenotip kumpulan darah AB. Alel IA dan alel IB adalah kodominan terhadap satu sama lain. Kena ingatlah tu. Okey, terdapat 4 jenis kumpulan darah iaitu AB, A, B, AB dan O. So, jenis antigen pada sel darah merah. Antigen kalau A, antigen dia A lah. Tapi dia ada antibody. Ni lawan dia. Dia anti terhadap B. So, dia ada antibody B. So, genotype dia sama ada homozygote IAIA ataupun IAIO. Maka dia akan dapat darah kumpulan A. Lepas tu kita ada kumpulan darah, fenotip kumpulan darah B. Antigen dia B. Hak dia ada, casing dia ni B. Ni tadi casing dia A. Bila casing A dia ada anti-B. Antibody B, lawan B. Kalau dia antigen B, dia ada antibody A. Kena ingat ya tu. Lawan lah. So sini dia ada anti A. So genotype yang dia adalah IB-IB iaitu homozygote atau IB-IO lah, heterozygote. Kalau dia AB, jenis antigen yang ada pada dia A dan B. Maksudnya dia ada segitiga dekat dia punya casing, salut dia. Dia juga ada part segi tu. Contohlah ni kalau kita wakilkan dengan bentuk. Dia ada juga. Jadi dia ada tak antibody? Tak ada lah, tak ada antibody. Kalau ada berat lah. Dia mesti tak ada antibody sebab dia ada dua-dua. So dia tak ada antibody. Manakala kalau O pula dia kosong. Dia tak ada. Dia tak ada A, dia tak ada B. Dia tak ada antigen A, dia tak ada antigen B. Maka dia ada antibody kedua-duanya. Dia tak boleh terima dua-dua sebab dia nak yang kosong je boleh geng dia. A dan B. Dia ada dua-dua antibody. Dia ada anti-A, anti-B. So sini anti-A, anti-B. Faham? Ingat balik tak? Boleh ingat balik tak ni? Boleh. Kalau tak ingat balik, Boleh. tak ingat macam mana? Awak tengoklah saya ada rekod saya mengajar benda ni kat dalam kelas Pak A. Tengok dalam YouTube. Ataupun cari cikgu lain pun ada juga, mesti ada. Okey, kalau rasa nak dengar penerangan daripada cikgu lain lah. So sini kumpulan darah untuk fenotip kumpulan darah A kita ada IAIA ataupun IAIO, IB ataupun IBIO. Kumpulan AB kan dia ada IAIB. Yang ini dia ada IO. Itu je lah. Senang je. Okey, apakah maksud alel berganda? Apa maksud alel berganda? Kelas, apa maksud alel berganda? Alel yang terdapat lebih daripada dua alel yang mengawal ciri sesuatu benda. Boleh. So alel berganda ni sebenarnya bermaksud ada lebih dari dua gen
bagi ciri yang sama dan mengawal satu ciri yang khusus. So maksudnya macam ayat apa tu? Farid tadilah. So ada dalam untuk satu ciri itu ada dua gen dan ada dua jenis alil yang berbeza tapi dia kawal ciri yang sama. So dia biasanya dominan co-dominant antara satu sama lain. Jadi sebab tu kita ada alil IA, alil IB, ada alil IO tu. Tapi alil IA dengan alil IB dia co-dominant. Manakala alil IO dia adalah alil yang resesif. Boleh deh? Boleh isi ni? Maksud alil berganda ni. Kena bagi ayat daripada skema. Soal jawapan. Awak nak ayat skema? Nak. Alil berganda bermaksud lebih dari dua gen bagi ciri yang sama dan ianya mengawal satu ciri yang khusus. Yang ni senang je ni. Ni ada alil dominan. Alil dominan. Alil resesif dalam kumpulan darah. So sini IA, IB, koma. Sini IO. Kalau tak nak koma pun dan pun boleh. Ni. Ikutlah. IB. Dapat Nampak jelas tak yang saya tulis tu? Jelas. Okay, so kita masukkan je lah ni kumpulan darah B. Tapi kena baca dia kata lelaki kumpulan darah B heterozygote. Okay, so bila heterozygote dia ada I, B, I, O. Berkahwin dengan wanita kumpulan darah A heterozygote juga. I, A, I, O. Hetero tak sama kan? Bila dah just skema so boleh masuk lah. I, B, I, O, I, A, I, O. So, kita dapat ni. Okay, betul dah. Betul dah ni. I, B, I, O, I, A, I, O. So, sini kita kacukkan saja. Kita dapat I, B, I, A. Tapi nak suruh cantik, kita tak tulis sini. Kita tulis I, A dulu. Lepas tu I, B. Lepas tu sini I, B, I, O. I, A, I, O. I, O, I, O. So, anak dia semua satu-satu lah. I, satu A, B, satu B, satu A, satu O. So, dapat 25% semua. Nisbah dia. Nisbah berapa nisbah? 1, 1, 1, 1 kan? Dia dah tu. Okey, so uji minda seorang kanak-kanak lelaki mempunyai kumpulan darah A dan kakaknya mempunyai kumpulan darah B. Kombinasi genotype manakah yang betul dia punyai oleh ibu bapa mereka. So bila dia kata kumpulan darah A dengan kumpulan darah B dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia ada IA, IO ataupun IA, IA. Kakak dia pula darah IB, IO ataupun IB, IB. Jadi kan anak dia yang mana? Kalau AB, AB, datang daripada mana? Tak ada. Okay. Bapa AA, BB tak ada juga. Tak datang daripada mana-mana. Daripada dia orang. Faham tak kenapa saya potong ni? 5A? Faham. Katakanlah dia IAIO tu. Kita tak tahu sebenarnya. Tapi BB ni pun salah juga ni. Tak boleh. Kejap. Tak boleh buat macam ni. Sebab mungkin dia hak penuh. Okey, kejap
Yang ini B dengan B ni tak mungkin. Anak dia takkan dapat A. Uh, yang ini anak dia A. Yang ini anak dia A, B semua sebenarnya. Sekejap. A, A. Kacut dengan B, B. Kalau tidak awak macam ni lah senang. A, A, B, B. Memang tak boleh. Sebab dia akan dapat A, B semua anak dia. B dengan D salah. Kalau A, B, A, B. Okey, ada kebarangkalian. A, A times B, O. A, B. Tak nampak ni, tak nampak ni jelas ni. A, B. A, B, A, B. A, B. A, O. So, salah juga C. Tinggal A je. Dapat tak? Boleh buat tak ni? Awak buat satu-satu pun boleh. Awak nak teka-teka saja pun boleh. Tapi nak selamat buat satu-satu lah. Awak akan nampak. So, jawapan awak dapat A tak? Awak dapat apa? Dapat. Dapat. Okay, so jawapan dia A je. Tadi saya potong, saya tak ingat. Dia kan ada yang A besar, apa ni? Dia ada yang ni. Yang dua-dua dapat ni. Bila dah sampai bawah, berapa perasan? Okay. Sampai sini je dah kot. Ke nak sambung rehearsals? Takutnya lama sangat je. Awak, siap-siap awak. Awak tahu awak nak periksa kan? Tapi periksa boleh tengok buku. Tahu tak? Tahu. Tahu. Awak, saya nak tanya awak nak saya buat kertas soalan tu separuh je ke? Bab 1 sampai bab berapa je ke atau semua bab terus sekaligus? Separuh nanti dah cikgu. Separuh je. So kita ada berapa bab? Oh tak best lah, tak 13. masuk lah bab belakang ni. Bab belakang ni terus ni. Betul ni nak separuh je. Semua budak apa cikgu? Boleh tengok buku. Memanglah boleh tengok buku kan. Nak separuh ke nak semua? Semualah. Semua. Semua. Tukar fikiran dah. Sebabnya boleh masuk sekali dengan ni kan kita dah buat ulang kaji. Saya memang nak habis ulang kaji ni sampai bab 13 ni lah. Tapi tak tahulah nak masukkan apa kan. Nantilah saya tengok apa yang sesuai. So semua orang lain separuh lah. Kita pun dah habis belajar. Terus saya nak tanya awak tu. Kalau awak nak buat separuh saya tak masuklah semua. Saya bawa separuh je. Setuju semua? Semua? Setuju. Tak apa. Kalau macam tu kita masuk semua kan. Tingkatan 4 semua bab, tingkatan 5 semua bab. Okey? Beres kan? Boleh, Okay, boleh, kalau boleh. tak apa-apa. Sebab awak boleh tengok buku. Kalau salah lagi tak tahu lah kan. Boleh tengok buku kan. Biasanya jawapan tu mungkin banyak betul tapi tak dapat markah yang banyak jugalah sebab cara elaborate awak tu lah. Awak kena belajar teknik untuk menjawab soalan banyak lagi. Benar-benarnya. Tak apalah. Buat je lah nanti. Tengok macam mana. Lepas tu kan. Saya nak tanya awak. Sebenarnya suruh hantar balik. Tapi kan boleh tak kalau siapa yang ada scanner, scan lah. Hantar yang scan. Awak tak payah hantar lah jawapan dengan saya. Siapa yang tak ada scanner, tangkap gambar je lah. Boleh tak macam tu? Kalau soalan bio. Awak tak payah hantar balik kertas jawapan tu kat Boleh. saya. Boleh. Awak tangkap gambar bagi jelas, bagi saya nampak, saya tanda je lah. Tak payahlah hantar balik kertas, untuk biologi ni jangan pula untuk orang lain saya nak buat macam tu. Soalan saya akan bagi, soalan JT tu kalau saya sempat buat, saya nak buat dalam bentuk Google Form je lah. Supaya ni awak tanda dalam Google Form je lah. Google Form tu bila awak buat, sekali awak buat je, dia akan masuk terus dekat dalam email saya. Kalau saya sempat buat lah.
Kalau tidak, awak kena pergi ambil kat sekolah jugalah. Gitu je lah. Nah, cuma jawapan tu kalau siapa boleh scan hantar. Siapa tak ada mesin scan dia, tak apa. Tangkap gambar macam awak hantar gambar kerja yang awak bagi kat saya tanda dekat dalam telefon je lah. Tak payahlah awak pergi hantar balik, ambil je lah kertas soalan tu terus kat awak. Nah, boleh nah? Boleh ke? Boleh. Boleh. Ya. Payahlah pergi banyak-banyak kali sekolah. Ada ambil, kalau ikutkan saya, kalau saya pandai buat kertas soalan guna, boleh nak belajar tapi ambil masa lah. Dekat internet, saya hantar ke internet je. Moga awak bukannya gapo, boleh tengok buku ke. Tak ada lah serius sangat pun periksa. Kalau boleh buat Google Form, nak je buat ke Google Form semua. Tapi tak mahir mana lah. Objektif saya pernah buat. Yang sebut tu saya tak pernah buat lagi kat Google Form. Okay lah, tak apalah. Sampai situ saja kelas kita hari ini. Kita sudahi dengan surah Wal-As dan Al-Baqarah. Siapa yang dah siap baca, boleh lah. Assalamualaikum. Thank you. Buat join. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu.